Ketua-ketua unit Politeknik dan juga Politeknik Zon Utara Okey, sebelum tu bukan gemuruh untuk mentor persawanan Zon Utara kita, Puan Sobah yang banyak bagi input untuk pembangunan persawanan pelajar di Zon Utara. Jadi tuan-tuan dan puan, saya Ahmad Syahrul dari Kolej Komuniti Badan Serai, Lembah Kari Ikan Semilang di Perak. Okey, hari ini saya akan kongsikan sedikit tapi rahsia industri yang mana saya buat dan juga mungkin tuan-tuan perempuan boleh buat untuk pembangunan persawanan anak-anak kita, iaitu next, rahsia penghasilan dan perkomersialan produk. Apa yang saya akan sharekan di sini melalui executive talk ni okey, adalah rahsia industri dan macam mana kita buat produk dan kemudian produk tu boleh ada di shelf secara industri dan lensa daripada industri. Sekiranya produk tersebut tidak boleh berada di shelf peruncitan, anda adalah gagal. Produk yang berada di Shopee online bukanlah usahawan. Walaupun kita revolusi industri 4.0, tapi di seluruh dunia masih lagi kedai fizikal dibuka, peruncitan. Jadi dekat situ saya akan share dengan tuan-tuan berdasarkan pengalaman saya yang sedikit ni, melatih usahawan-usahawan TIUP Perak dan juga usahawan SME Corp, UMB, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Perak, cicit kampung je. Okey, next please. Okey, ini saya just share sikit sedikit sumbangan kepakaran saya dalam teknik packaging and labeling untuk usahawan SME Corp Perak yang terpilih untuk masuk pasaran antarabangsa 2017. Jadi saya buatkan packaging untuk mereka. Okey, next. Ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok produk-produk ini, dia ada dalam dapur kita. Dan produk-produk ini saya pilih khas sebab boleh dihasilkan oleh student-student kita dalam hostel dan juga dalam rumah sewa dengan menggunakan fasiliti yang sangat minimum. Contohnya macam jam ni, tidak ada special, tidak ada inovasi yang kita panggil dia ISS dalam industri, inovasi shop sendiri yang produk alien, tak boleh dikomersialkan. Kalau kita tengok donat ke tuan-tuan dan puan ya, untuk kolej-kolej yang ada SPK, CJ pemprosesan kualiti makanan, student boleh buat dalam PNP. Tengok packaging dia, simple saja tuan-tuan dan puan, tapi boleh jual harga double. Dan kita tengok telur. Sebab apa? Di daerah kolej saya, daerah Krian itu utara Perak, telur ipin senang diperolehi. Jadi sebelum ni batch SPP India di kolej saya susah sangat nak train dia punya bisnes. Beli telur-telur masin ni, kemudian ambil newspaper, balut buat macam tu jual. Harga dia double. Kita upset. Tidak ada istilah kena ikut harga pasaran. Itu semua teori. Sebabnya bila kita beli barang di kedai tuan-tuan dan puan, sebenarnya pengeluar produk tak fokus langsung kepada kualiti. Itu semua mitos. Rasa sama. Even Donald Trump cakap apa? Kualiti produk adalah perkara yang ke-30 yang kita nak tiup. Packaging, retailing. Jadi berdasarkan kekuatan polisisi Zon Utara, saya melihat apa yang saya cuba share hari ini adalah sebagai stepping point untuk kita letak Northernpreneurs produk ataupun Northern Premium brand kita sendiri, produk-produk usahawan polisisi Zon Utara ke peruncitan. Namanya saya berterima kasih pada Puan Sobah, banyak bagi peluang pada saya untuk saya test. Walaupun tak banyak yang dah berjaya, tapi saya puas hati dan saya nak share dengan tuan-tuan. Okay, next. Rahsia pertama, macam mana kita nak buat produk untuk student-student kita. Ini adalah formula yang memang manufacturer pakai. Okay, formula pemilihan produk yang mudah dikomersialkan secara realistik. First kali, produk tersebut mesti boleh selesaikan masalah secara spesifik. Sebagai contohnya, selesaikan masalah student yang badan berbau masak. Sebab apa? Supaya
sasaran pelanggan tu tepat. Apa yang dimasukkan dalam sasaran pelanggan adalah orang ataupun golongan yang cepat buat decision nak beli. Dia kena spesifik. Dia tak boleh sasaran pelanggan kaum wanita, tak boleh. Kalau kita macam spesifik, kaum wanita yang bekerja, okey, insya-Allah produk tersebut akan selamat hari raya kelak. Yang kedua, bahan mentah yang mudah diperolehi. Kalau kita nak buat produk yang berasaskan soya, tapi nak import soya tu daripada New Zealand, susah. Ataupun soya tu ambil daripada daerah sebelah, salah. Apa benda yang dalam radius kita drive 40 minit boleh dapatkan bahan mentah tu, produk yang berasaskan bahan mentah tu dah kita buat. Jangan pergi terlalu jauh. Yang ketiga, bahan mentah yang mudah dikawal. Bahan mentah yang mudah dikawal, yang senang diperolehi, kita tahu daripada mana bubuk dia. Dan supplier itu konsisten. Paling penting supplier itu konsisten. Kalau dia boleh supply bahan mentah untuk anak-anak kita buat produk, barang-barang tu power tapi susah dapat, tak payah buat. Okay. Yang ketiga, formulation yang boleh dikawal. Point of control. Supaya tak ada orang nak boleh hijack kita punya formulation. Kalau dia hijack pun, dia tak boleh dapat 100%. Dan ada satu institusi yang cuba mempatternkan formulation produk yang saya buat. Tetapi formulation spray tersebut ada dua bahan aktif yang tidak dihasilkan dalam industri, yang saya sendiri ekstrak daripada bunga-bunga terbuang daripada Cameron Highland dan juga daripada jagung-jagung terbuang dari kawasan Semur. Tak ada. So, point of control ada kat situ. Kemudian, nombor 5, produk yang anak-anak kita buat boleh diusahakan dengan fasiliti yang minimum. Sekiranya produk-produk tersebut berasaskan F&B, makanan dan minuman, dia hanya menggunakan mixer. Mixer adalah blender saja. Okey, dia boleh buat dalam rumah. Sebab tuan-tuan dan puan, anak-anak kita ni mereka adalah student full time, passion usahawan part time. Jadi kalau dia nak buat pun susah, tak payah. Jadi kat sini apa yang saya dah test di College Tinggi Badan Serai ni dengan student-student India ni, demo ni saya suruh dia buat agak-agak yang rainbow tu saja. Kemudian supply, saya tak ajar anak-anak murid saya untuk jual sebab itu adalah peniaga. Supply ke kedai-kedai makan China dan India daerah Kelantan. Supply cash. Itu nanti bila forum khusus nanti, dan insya-Allah saya akan sharekan teknik-teknik pemercikan. Bukannya letak barang dulu, letak barang dulu. Okey. Kemudian bila 1, 2, 3, 4, 5 tu ada, barulah produk tu dia cost efektif, cost dia rendah, boleh memaksimumkan untung. Kalau cost terlalu tinggi tak boleh. Kalau cost tinggi, kalau cost rendah, kita nak maksimumkan untung, kita kena ada bajet marketing yang terlalu besar. Sebagai contoh, perfume Lisandra ya. Perfume Lisandra harga cost perfume campuran kotak RM8. Tapi dia jual 74 sekarang. Sebab pemiliknya dia ada minimum RM4,500 setiap hari untuk dilaporkan kepada FDX. Jadi kalau kita tak ada, kita kena gunakan retailing. Kena guna retailing. Kemudian last sekali, yang ini paling best, cipta cerita. Bila kita buat produk untuk anak kita ni, kita cerita dihasilkan oleh 6 student daripada daerah yang berlainan. Orang nak beli cerita. Macam KFC, kita boleh cerita macam mana Colonel Sanders. Kicap Tamim, macam mana bermula dengan modal RM10. Sebab orang, people buy myth, cerita mitos. Tak boleh tipu. Memang cara macam tu kan. Tudung ini dia buat daripada benang yang terpilih. Ya. Ikan bilis ini didatangkan secara segar dari Langkawi. Nampak? Baru orang beli. Jadi barulah anak murid kita ada skrip untuk mereka buat oral marketing. Kalau tak, dia pun tak tahu nak jual macam mana. Bila kita buka booth, dia berdiri. Dia tu je. Okey? Dia menjadi pemindato. Jadi ini adalah 7 formula yang semua usahawan pegang untuk buat produk. Dan benda-benda ni semua sepanjang saya berada di College Community dan banyak pusing, saya tengok semua ada facilities ni. Sangat mudah. Dia tak perlu produk yang terlalu high tech. People don't buy something yang weird di Malaysia.
Sebab kita nak niaga di Malaysia. Kalau kita niaga di US, donat tu dia bentuk Mickey Mouse, bentuk kereta, orang beli. Tapi ini di Malaysia. Okey, sedangkan ayo dia balak di jalan warna yang pelik-pelik pun orang takut nak beli. Orang beli tapi bermusim. Kita nak lahirkan usahawan kekal. Everybody can start business, but not everybody can continue the business. Kita nak lahirkan usahawan yang boleh continue the business, supaya di masa depan kita ada testimonial. This is our alumni. Jual tepi jalan ni, kopi. Yes, kita punya alumni. Datuk Menteri, kita punya usahawan jual kopi di tepi jalan sahaja, dengan ada 30 outlet. Itu yang kita nak. Kita bukannya nak melahirkan usahawan pertanian, kita melahirkan usahawan yang berilmiah dan tiba. Macam ceramah politik. Maafkan saya. Okay, next. Okay, bila kita nak buat produk, tuan-tuan dan puan-puan kita ni, inovasi daripada lensa industri sebenarnya. Dia innovation ada 3 peringkat. Micro innovation, inovasi makro. Inovasi makro tidak mengubah produk tersebut, hanyalah mengubah pembungkusan dan perlabelan sahaja. Contohnya kalau kita ambil sambal belacan, Mak Minah, sambal belacan dia je. Tukarkan botol yang menarik dengan label yang menarik. Itu dia. Tak perlu kita fikir macam ada nilai tambah. Yang kedua adalah inovasi legacy. Inovasi legacy ni, katalah vanilla tu warna kuning, kita jadikan dia warna hijau, dia tukar sikit, rasa masih lagi sama. Inovasi makro bermaksud menghasilkan sesuatu benda yang baru yang tak ada lagi dalam pasaran. Contoh, akal kita daripada Politeknik Balik Pulau, IT, major di IT. Jadi produk-produk yang berdasarkan IT, IoT, dia kena selaras dengan trend. Dia kena buat benda yang baru. Dan dalam bisnes tidak ada istilah menghasilkan benda yang baru. Dalam bisnes, copycat 90%, new formula 10%. Itu je. Jadi apa yang saya share ni memang realistik dan buat, insya-Allah je. Okay, next. Kemudian apabila kita dah tengok formula pertama, formula kedua, bila buat produk, barulah wajib kita buat perbandingan, carta perbandingan produk. Ini adalah carta perbandingan produk untuk produk spray yang kita hasilkan bagi kita punya student yang sekarang dah menjadi alumni kita, yang dah sama belajar ke sebuah institusi. Baru kita nampak apa kelebihan produk kita berbanding dengan pesaing-pesaing lain. Ini yang kita buat adalah hijab spray. Hijab spray ni tidak menggunakan air sabun. Dia ada antibakteria dan even dia ada ironing aid. Apabila contohnya macam wanita berhijab nak spray untuk tubuh, nak bentukkan oni, selalu pakai hijab spray. Dia keras dan dia melekit. Yang ini dia natural, menggunakan selulosa. Dan dia multi purpose. Spray boleh menghilangkan bau rokok. Ya, kita dah cukup. Dan sekarang ni dikomersialkan bawah nama Fresh Lab, alumni kita Anwar. Okay, yang sekarang ni walaupun cuti berserta KP, tetapi disebabkan ada masalah dengan botol, kita buat produk tu. Maksud dia, kita guide dia buat produk tu, dia masukkan dalam botol 1 liter dan kemudian supply kepada banyak-banyak hotel, tarika-tarika, sebab dia ada antibakteria. Ini dua. Okay, next. Ini yang saya nak sampaikan tadi. Bila kita tanya pada anak-anak kita, siapa yang target customer? Jawapan yang paling tepat adalah siapakah yang akan cepat buat decision untuk beli barang itu. Spesifik. Sebagai contoh, banyak di sini ketua-ketua unit perempuan. Secara spesifik, kalau saya nak jual barang, saya akan tengok brooch. Jadi perempuan ni memang akan pakai brooch untuk presentation, untuk impression. Jadi kalau saya buka brooch kat sini, perempuan akan cepat buat decision. Usahawan yang bagus adalah usahawan yang boleh inculcate sales secepat mungkin, cash. Bukannya deal banyak-banyak tak jadi apa. Itu kena spesifik. Jadi kalau kita buat contohnya macam kita buat mie yang cepat buat decision, yang nak beli ni mak-mak yang umur berapa, selalu cikgu-cikgu yang suka beria masak mie ni. Jadi tak payah cerita lebih dekat nurse.
Spesifik. Yang buat kopi. Kopi contohnya di KK Bandar Darul Aman. Kenapa orang boleh queue? Saya nak tahu. Jadi saya drive daripada Badan Serai pergi ke Bandar Darul Aman, saya queue, saya cakap tu aneh ni. Yang beratur tu semuanya umur daripada 21 hingga 32 tahun. Sebab apa tahu? Saya terus pergi tanya. Sebab saya cakap tu, orang-orang macam ni yang nak minum dekat Starbucks, saya tak ada duit. Tapi tak rasa macam Starbucks, betul? Jadi kat situ kan kita tengok dia spesifik. Jadi satu lagi idea yang saya sangat suka, Ustaz Hamzah punya idea. Tuan-tuan dan puan, ikan bilis. Ikan bilis. Kita tak ada student yang jadi wholesaler ikan bilis. Label boleh letak. Ikan bilis orang pakai setiap hari, habis. Kalau kita buat coklat jar, dia makan, esok dia tak datang beli lagi. Biarkan usahawan-usahawan lain yang buat benda tu. Kita fokus kepada benda yang FMCG, fast moving groceries item. Sebab itulah kekuatan saya tengok college community, especially di daerah di zon utara. Sebab saya nak tahu macam mana zon utara ni bergerak. Jadi I took the opportunity, pergi belajar daripada betul-betul ni yang hebat-hebat ni, kemudian pergi sendiri tengok. Dan saya dah pergi ke college community Sungai Petani, dia punya Western Food Cafe. Yang datang makan kat situ rupa-rupanya bukanlah orang yang graduate kebanyakannya, tapi orang yang diploma dan SPM yang nak rasa macam high class, nak pergi order kat tempat lain takut, tak pandai sebut, tapi dia willing to spend there, ambil gambar beria. Jadi kat situ kafe di College Community Sungai Petani tu memang kena dengan tempat dia. Orang yang kerja kedai nak rasa macam high class, they come and spend. Kalau kita buat produk yang macam terlalu gadget sangat kan, siapa nak, dia beli tapi dia tak, repeat sale dia jauh sangat. So produk tu dianggap gagal. Jadi sasaran pelanggan adalah orang yang cepat membuat keputusan. Jadi untuk produk Anwar yang kita buat, kita target dia adalah golongan-golongan wanita yang grade 11-17 yang kerja di pejabat kerajaan, yang nak nampak macam graduate punya pejabat awam, yang pentingkan penampilan, yang make up ni tebal. Mereka adalah orang yang cepat buat decision. Berapa? Nak nampak cantik, RM20, nak keluar. Itu dia. Tak ada orang suka masak, tak ada orang suka busuk. Dan spray itu juga dijual kepada suami-suami yang merokok, takut dimarahi oleh isteri. Lepas isap ukur dekat luar kereta, spray, tiba-tiba baju, spray punya masuk dalam kereta. Dan di antara testimoni yang saya dah cuba adalah untuk diri saya sendiri, dan alhamdulillah wife saya pun tak marah saya sekarang. Sebab dia dah tak bau kan. Saya tak isap ukur sangat, hanya membantu untuk test keadaan. Okay, next. Okay, ini adalah satu lagi contoh yang saya sangat kepada KK Zon Utara, yang kadang-kadang bila ada event-event saya tanya-tanya, ini inovasi saya terbaru, saya just share, kopi Arabica Musangking tanpa bahan pengawet. Okay, yang bantu saudara-saudara saya yang masa PKP tu, dia nak income, jadi jual. So kadang-kadang label tu ubah dan menggunakan kopi Arabica yang betul-betul original melalui kenalan-kenalan foreigner saya yang berada di Qatar. Minta tolong kawan-kawan belajar dulu. Saya tak pandai sangat, tapi sepatutnya hari ni saya nak bawa, tapi alhamdulillah habis. Masa PKP tu ada boleh terjual, tak banyak, 300 beg. Satu beg ada 25 paket dan harganya adalah RM100 sahaja. Apa yang saya boleh bantu? Ex-student politeknik saya, Badan Serai, yang mana yang saya boleh bantu? Sebab saya nak tengok anak Melayu berjaya. Saya nak tengok anak-anak kita berjaya. Itu je, saya seronok. Okay, next. Okay, apabila kita dah buat produk, tuan-tuan dan puan, nak masuk ke peruncitan, bukan senang dia nak bagi kita lepas. Kita belum ada halal, betul? Okey, jadi kita hantar produk makanan dan minuman ni, contohnya macam ni ya, hantar ke Mardi untuk buat ujian makmal nutrition fact. Murah aja tuan-tuan dan puan, RM90 hingga RM148. Dan kenapa Mardi?
Bila kita buat dengan pharma, ada setengah-setengah pharma yang lambat buat. Macam di utara, kalau hantar ke pharma yang cepat, pharma Kedah lah. Tapi Mardi, setiap negeri buat cepat. Dan kelebihan Mardi berbanding dengan pharma, apabila kita buat ujian makmal, nutrition fact daripada Mardi, kita boleh letak kat packaging ni berserta dengan nombor siri ala-ala halal. Jadi untuk produk seperti ini, untuk layak diterima masuk ke peruncitan, first kali kena ada nutrition fact. Bila ada nutrition fact, barulah kita ada manufacturing date dan expiry date. Barcode EAN 13 boleh tulis. Kita boleh jana daripada internet percuma dengan dia kepala kod dia 955. Kan barcode tu kepala dia 955. 955 adalah produk tersebut dihasilkan dalam Malaysia. Okey, tak perlu daftar. Kalau nak daftar dengan GS1 mahal. Barcode yang berdaftar hanya digunakan untuk pasar raya ataupun hypermarket international. Kalau dapat masuk Aeon, baru kena pakai barcode daftar. Kalau selain daripada tu, pasar raya Sarkan, even kalau TF value, okey, pergilah check dia punya barcode produk. Free generated from internet. Kod dia EAN 13. Key in je nombor apa? Nanti boleh. Kemudian daripada barcode tu, kita boleh link dengan konten kepada FB page ataupun IG ataupun website produk student kita. Bila dia scan, tak, klik URL, terus masuk ke FB. Itu kelebihan. QR code pun boleh generate free. Macam sekarang ni saya banyak di Mardi Perak, jadi rakan-rakan politeknik dan juga polis komuniti Perak, bolehlah kita sama-sama berkongsi peluang ni, hantar ke Mardi Perak RM90. Sebabnya saya dah pergi darat dengan dia punya pengarah dan juga dia betul penyelidik. Dia cakap tu Puan Zalina, janganlah mahal-mahal. Kami ni orang semakin bahasa orang Perak. Janganlah sampai satu lebih, baiklah saya cakap RM90 je. So, gunakan sepenuh. Okay, next. Ini adalah di antara tempat-tempat yang kita boleh hantar untuk lab test bagi produk-produk institusi kita. So, sebagai contoh, K Biocorp, makmal di bawah kerajaan Kedah yang sangat-sangat bagus, di mana dia ketua lab dia Encik Razali, pun saya berurusan direct. Pharma, kemudian kalau produk-produk yang macam liquid spray, kita nak buktikan dia bahawa dia organik ataupun tak bahaya, kita boleh hantar ke USN, Pusat Racun Udara. Jadi apabila ada rundingan daripada pihak pentadbiran, kita mungkin akan dapat special price. Okey. Kemudian bagi institusi-institusi yang memang ada bajet dan memang nak dipower